Salam sejahtera. Anda bersama saya, Cikgu Nurul Ain. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan tentang subjek Bahasa Melayu Kertas 2, pengkhususan kepada petikan umum, sastra dan juga novel. Mari kita lihat teknik menjawab soalan bahagian pemahaman, iaitu petikan dan juga sastra. Seterusnya, untuk pengenalan bahagian B ini, para pelajar perlu maklum bahawa soalan ini ditanya dalam kertas 2 bahagian B. Dua bahan akan disediakan, iaitu bahan 1 dan bahan 2. Bahan ini boleh dipetik sama ada daripada majalah ataupun surat khabar. Markah yang diperuntukkan ialah 12 markah. Selalunya bagi soalan pertama, soalan akan bertanya tentang rangkai kata. Manakala soalan kedua akan bertanya tentang banding beza, iaitu sama ada persamaan ataupun perbezaan. Ingin dimaklumkan bahawa kepada para pelajar, jawapan kepada soalan ini pasti berada dalam petikan. Jadi, para pelajar tidak boleh kehilangan markah dalam soalan kedua. Manakala soalan ketiga dan keempat ialah soalan membuat penilaian dan mencari jalan penyelesaian yang masing-masing membawa markah kepada 3 dan 4 markah. Seterusnya, jika kita lihat soalan yang pertama, soalan selalunya akan bertanya tentang maksud kepada sesuatu rangkai kata. Jadi, kenal pasti kata kunci. Okey, ini teknik yang cikgu ingin kongsikan bahawa kata kunci dalam bahasa Melayu tidak kira sebenarnya adakah soalan itu karangan atau soalan novel atau soalan rumusan. Dalam bahasa Melayu amat mudah sekali. Pasti ada soalan punca, kesan dan juga langkah. 3 perkara ini para pelajar dan calon perlu kuasai. Okey, contohnya jika anda lihat kepada soalan. Soalan bertanya, nyatakan apakah maksud rangkai kata peluang yang terhidang. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris ni kita kena translate lah, kita kena terjemahkan ya perkataan tersebut. Peluang yang paling sinonim ialah kesempatan. Terhidang yang paling dekat ialah di depan mata. Jadi jawapan yang kita boleh berikan ialah maksud rangkai kata peluang yang terhidang ialah kesempatan di depan mata. Okey, para pelajar juga boleh lakukan seperti ini. Okey, apabila mendapat soalan seperti ini, okey, bahagikan kepada 2. Okey, peluang tukarkan kepada kesempatan, terhidang tukarkan kepada di depan mata dan boleh membuat ayat. Okey, baiklah, seterusnya bagi soalan 2 dan soalan 3. Okey, di sini untuk soalan 2 ini untuk menguasai dengan baik soalan 2, soalan ini memerlukan pelajar membuat persamaan, perbezaan atau kekuatan dan kelebihan. Jawapannya untuk menguasai bahagian ini ada di dalam bahan 1 dan juga bahan 2. Manakala soalan 3. Soalan 3 ialah soalan kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT, atau dalam bahasa Inggerisnya High Order Thinking Skill. Maka jawapan ini tiada di dalam petikan. Para pelajar hendaklah menjawab berdasarkan pengalaman dan juga pembacaan. Okey, begitu juga dengan soalan 4. Cuma soalan 4 dia lebih kepada menyelesaikan masalah dan selalunya dia akan bertanya konsep anda. Okey, anda yang perlu menyelesaikan masalah. So, mari kita lihat contoh soalan. Okey, jadi cikgu berikan di sini contoh bahan 1. Dia akan bagi kamu satu teks yang agak panjang. Kemudian dia akan bagi bahan 2 juga teks yang agak panjang. Apabila menjawab soalan ini jangan takut ya, selalunya para pelajar tidak suka membaca. Okey, kalau dapat soalan pemahaman, petikan dan pemahaman sastra, apa yang para pelajar perlu buat ialah baca soalan terlebih dahulu sebelum membaca petikan. Okey, contoh. Okey, soalan 1 dia tanya sering dijadikan wahana. Ini dia tanya maksud. Kalau para pelajar tak jawab,
contoh ya, tak jawab, anda hanya hilang markah 2 markah sahaja. Okey, tapi bagi soalan seterusnya, soalan 2, 3 dan 4, anda boleh menguasai soalan ini. Contoh ya, soalan 2. Dia tanya di situ, berdasarkan merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan dan perbezaan kesan buruk penggunaan media sosial. Okey, di sini kita terfaham konsep bahawa dia bertanya tentang media sosial. Jadi, para pelajar pergi ke petikan. Sekarang baru cari petikan. Lihat bahan 1, cari keburukan. Okey, dan lihat bahan 2 juga. Cari. Okey, selepas dah dapat, okey, kamu nyatakan. Okey, persamaan, so kita akan dapat 3. Okey, perbezaan kita akan dapat 4. Jadi, kamu ambil 2 persamaan dan 2 perbezaan di dalam petikan. Jadi, untuk markah ini, para pelajar tak boleh kehilangan markah. Ya. Para pelajar tak boleh kehilangan markah sebab jawapannya pasti ada dalam petikan. Kalau orang putih kata, kalau kita gamble pun boleh jawab. Okey. Kemudian seterusnya kita lihat untuk soalan 3. Soalan 3 dan soalan 4, cikgu cakap tadi soalan itu adalah soalan kebat. Okey, tapi awak akan nampak di situ ayat yang sangat panjang. Okey, jangan panik. Okey, jangan panik dengan ayat yang panjang. Kita baca ayat yang terakhir sahaja. Pada pendapat anda, apakah sebab-sebab remaja menggemari media sosial? Soalan ini tanya in your opinion. Okay, why teenagers love social media. So, itu sahaja. So, soalan tadi tu, kalau kamu tidak menguasai BM dengan baik, just ignore it. Lupakan sahaja, lihat kepada soalan pemahaman tersebut. Okay, so di sini, dapat kita ketahui bahawa sebab remaja menggemari media sosial. So, faham dulu apa itu media sosial. So, kita ada Facebook, okay, kita ada Instagram. Okey, sekarang kita ada TikTok. Okey, cikgu percaya semua orang memiliki akaun ini. Jadi, kenapa kamu suka media sosial? Okey, ini kamu kena fikir. So, yang pertama sekali, mungkin kamu suka berbual. Okey, berbual-bual. 2, kamu berkongsi apa yang kita share dengan kawan-kawan. Berkongsi pengalaman, cerita. Okey. Yang ketiga, kita suka bergambar. Betul tak? Di Instagram kita ambil gambar dan kita post kan gambar kita. So itu sebab remaja suka media sosial. Dan yang keempat, mudah mendapatkan info. Betul? Mudah mendapatkan informasi. Sekarang ni kalau para pelajar tidak suka menggunakan surat khabar, jadi lebih cepat tengok Facebook. Oleh itu dah senaraikan 4, tulis dengan ayat lengkap. Okey, so kita lihat sekarang soalan seterusnya, soalan 4. Settle soalan 3, lihat soalan 4. Soalan 4 pun sama. Ayat di atas ialah ayat statement, ayat penyata sahaja. Lihat ayat soalan. Cadangkan langkah-langkah mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat. Okey, di sini cikgu bagi sedikit tips ya. Bila ada langkah-langkah, bermaksud siapa? Okey, nak media sosial ni nak kawal. How to control media sosial? So, siapa yang pertama sekali ialah pihak kerajaan. Apa kerajaan buat? Okey, yang kedua, apa yang MC buat? Okey, kalau dalam bahasa Melayunya ialah Suruhanjaya Komunikasi. Apa yang Suruhanjaya buat? Suruhanjaya Komunikasi buat. Okay. Pihak ibu bapa. Macam mana ibu bapa mengawal media sosial. Okay. Dan yang terakhir sekali mungkin pihak sekolah ataupun guru lah. Kita merujuk kepada guru. Okay. Jadi pihak-pihak ini buat apa? Apa yang mereka buat untuk mengawal penggunaan media sosial supaya para pelajar ini tidak addicted. Okay. Tidak ketagih dalam penggunaan media sosial. Okey, jadi bila dah dapat point ini, kamu sambung ayat lah. Okey, jadi di sini cikgu nak tekankan bahawa kalau awak tengok soalan tadi, soalan yang menakutkan tadi, okey, soalan 1 maksud, soalan 2
jawapan dalam petikan. Soalan 3 dan soalan 4 ialah soalan kebat, fikir sendiri. Jadi, konten itu tidak ada dalam bahan 1 dan bahan 2. Bahan 1 dan bahan 2 hanya perlu kamu menjawab untuk soalan 2 sahaja. Okey, oleh itu jangan takut untuk menjawab soalan ini. Okey, teknik menjawab soalan ini boleh kamu aplikasikan di dalam soalan pemahaman sastra juga. So, sama. Okey. Okey. Seterusnya, untuk kriteria yang kedua, cikgu akan terangkan tentang bahagian novel. Baiklah. Novel ini, jika kalau tengok SPM yang lalu ya, kita menitik beratkan aspek pengkajian, tema, persoalan, nilai, latar masyarakat, latar tempat, tetapi tidak lagi sekarang. Bermaksud para pelajar tidak perlu risau dengan penghafalan dan untuk menghafal novel yang sangat tebal itu. Okey, jadi cikgu cerita dahulu, soalan novel ini dikemukakan dalam kertas 8. Ada 2 bahagian, bahagian 1 dan bahagian 2. Ingin cikgu tegaskan bahawa bahagian 1 ialah 4 markah dan bahagian 2 ialah 6 markah. Okey. Okey, untuk tingkatan 4, untuk wilayah persekutuan, kita mempelajari Lieutenant Adnan Wirabangsa. Manakala untuk tingkatan 5, kita mempelajari Tirani. Untuk Lieutenant Adnan dan Tirani, kamu perlu mengetahui apakah jalan cerita novel tersebut. Apakah unsur-unsur menarik dalam novel tersebut dan apa sahaja perkara-perkara penting dalam novel tersebut. Tujuan, kekuatan, kelemahan, peristiwa yang menggembirakan dan pengajaran yang boleh kita teladani daripada peristiwa tersebut. Okey, sekarang lihat soalan. Bagi soalan 1, soalan ini kalau kita tidak membaca pun pasti boleh jawab. Baca petikan novel di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Jadi di soalan 1 ini ada berapa baris saja ayat? Lihat ya, cikgu tulis 1, 2, 3, 4. 4 baris sahaja. Dalam 4 baris, kalau kamu tak faham pun, kamu tembak saja, pasti 2 markah boleh dapat. Okey, mari kita lihat. Soalan, sentiasa ingat untuk menjawab soalan pemahaman, jangan baca teks dahulu tetapi baca soalan. So, soalan tanya, apakah bukti-bukti yang menunjukkan nenek dalam kegusaran? Okay, what is the proof? Dia tanya bukti. So, lihat petikan. Kulihat wajah nenek sedikit pun tidak beriak tetapi tenang seperti warna alam yang sekata. Diterangi cahaya bulan separuh. Okey, di situ tak ada maksud. Tapi di baris kedua, sebab soalan tanya bukti nenek macam mana? Dia bekerja tidak teratur, satu isi. Pinggan diletaknya dan bukan di tempat yang sepatutnya, isi kedua. Okey, sudu dan gelas di dalam belanga. Okey, dan yang terakhir sekali menunjukkan hati nenek yang bergelora oleh sesuatu. Jadi macam mana nak jawab? Ini adalah soalan. Antara bukti yang menunjukkan nenek sedang dalam kegusaran ialah isi 1. Masukkan isi 1. Selain itu, isi kedua. Seterusnya isi ketiga. Akhir sekali isi keempat. So, keempat-empat isi ini mesti dipisahkan melalui penanda wacana. Penanda wacana. Jadi, oleh itu, bagi pelajar yang lemah, jangan berasa putus asa untuk menjawab soalan 1. Tetapi, pelajar hendaklah berusaha untuk mencari 4 isi
Pasti ada, kerana cikgu dah terangkan bahawa dalam soalan hanya ada 4 ayat sahaja, 4 baris ayat, 4 isi nak tembak boleh. Jadi awak boleh skor sekurang-kurangnya 2 markah. Okey, bagi bahagian B pula. Bagaimana kita nak menguasai bahagian B? Untuk menguasai bahagian B, dia soalan bertanya tentang sebab novel ini menarik. Okey. Bila ditanya sebab novel ini menarik, apa-apa sahaja jawapan anda yang relevan akan diterima oleh pemeriksa. Contoh yang cikgu berikan ialah, okey, sebab novel ini menarik ialah memaparkan sejarah tentang keberanian askar Melayu menentang penjajahan Jepun. Yang kedua, watak sampingan. So di sini cikgu ada cerita tentang sejarah dan juga karakter watak sampingan. Jadi mesti setiap isi yang kamu berikan mestilah diberikan isi sokongan. Ini kita panggil dia isi sokongan dan ini juga ialah isi sokongan. Jadi penting untuk kamu tahu jalan cerita sahaja. Contoh, cikgu pendekkan Lieutenant Adnan ini digantungkan di pokok ceri, kemudian gantung secara terbalik dan ditikam oleh tentera Jepun berkali-kali sehingga dia meninggal. Jadi itu membuktikan bahawa novel ini sangat menarik minat pembaca untuk membaca. Okey, manakala tirani, cikgu konkludkan. Untuk tirani, Wahidah dia lebih kepada kekeluargaan, maka kita boleh cerita tentang sikap Wahidah yang boleh dicontohi. Okey, kerana Wahidah ni ada seorang suami yang bernama Zahid. Zahid ini pula dia terlalu cemburu, dia sangat jealous, okey, dan cemburu. Dia telah menjatuhkan talak, talak 1 sehingga bercerai. Okey, so bila awak dah tahu peristiwa itu, anda boleh menjawab soalan ini dengan baik. Untuk pengetahuan semua, untuk soalan 2 sudah tidak ada lagi tema persoalan nilai pengajaran, tidak perlu lagi. Hanya berdasarkan pengetahuan terhadap pembacaan. Cikgu harap anda semua mendapat sesuatu daripada saya. Terima kasih.